Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan pentadsiran berterusan di bawah kursus EDUP 2102 Sosiologi Pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan saya Nurliana binti Kamarudin serta rakan-rakan kumpulan saya yang terdiri daripada Nurul Hidayah binti Azizan, Nur Hazwani Husna binti Saufi, Nurul Syifa binti Idrus Saidi dan Nuraini binti Muhammad. InsyaAllah, pada hari ini kami akan membentangkan dapatan kami dan hasil perbincangan kami melalui video ini. Melalui pentadsiran berterusan ini, kami ditugaskan untuk menganalisis kepelbagaian sosio-budaya di sekolah dan cabarannya serta membincangkan tentang peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam mengatasi cabaran tersebut. Antara kandungannya ialah yang pertama, konsep sosio-budaya. Yang kedua, kesan kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Yang ketiga, cabaran kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Yang keempat, peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Yang kelima, penutup. Dan yang terakhir, rujukan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai konsep sosio-budaya. Apakah definisi kepelbagaian? Menurut Kamus Dewan, edisi keempat, kepelbagaian bermaksud perihal berbagai-bagai jenis atau berlainan jenisnya. Manakala, definisi sosio-budaya menurut Kamus Dewan edisi keempat pula bermaksud hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup, adat istiadat dan lain-lain. Seterusnya, maksud sosio-budaya menurut tokoh Rosfazila Abdul Rahman, beliau berpandangan bahawa sosio-budaya didefinisikan sebagai amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Jadi, konsep sosio-budaya merangkumi kajian, hubungan dan interaksi antara masyarakat serta unsur-unsur budaya yang membentuk identiti kumpulan manusia. Ianya terdiri daripada dua aspek. Yang pertama, aspek sosial dan yang kedua, aspek budaya. Dari aspek sosial, ianya melibatkan nilai, norma dan struktur sosial. Manakala dari aspek budaya pula, ianya merujuk kepada sistem nilai, kepercayaan dan amalan. Ini termasuk juga bahasa, seni dan elemen-elemen budaya lain yang membentuk cara masyarakat memahami dunia. Seterusnya, konsep sosio-budaya di sekolah pula, ianya menitik beratkan pada pemahaman interaksi kompleks antara faktor sosial dan budaya dalam konteks pendidikan. Ianya merangkumi kesetaraan dan keadilan pendidikan dengan memahami latar belakang pelajar untuk pengajaran yang inklusif. Sekolah juga berusaha melibatkan komuniti dalam pembelajaran serta bekerjasama dengan ibu bapa dan agensi masyarakat. Pendidikan untuk pembangunan sosial menekankan nilai-nilai kewarganegaraan dan kesedaran sosial. Konsep ini memastikan pendidikan lebih relevan, inklusif dan menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran sosial dan budaya dalam masyarakat. Nama saya Nurul Hidayah binti Azizan. Saya akan membentangkan kesan kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Antara kepelbagaian sosio-budaya yang bakal kami kupaskan adalah berkenaan dengan 3 isu. Yang pertama, isu bahasa. Yang kedua, isu kaum dan agama. Dan yang ketiga, isu struktur sosial, iaitu sosioekonomi keluarga. Isu pertama berkenaan bahasa.
Menurut Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 mengatakan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Justeru, bahasa Melayu perlu digunapakai dalam urusan rasmi, seperti di institusi pendidikan. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir pelajar golongan minoriti orang asli di sekolah, contohnya, yang bertutur menggunakan bahasa ibunda dan dialek mereka. Mereka bukan hanya menggunakan bahasa ibunda untuk berinteraksi sesama keluarga, malah mereka turut menggunakannya untuk bertutur semasa berada di persekitaran sekolah, seperti kantin, perpustakaan dan sebagainya. Bahasa Melayu pula kurang digunakan. Oleh sebab itu, boleh dikatakan bahasa semai sebagai bahasa utama, bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dan bahasa Inggeris sebagai bahasa ketiga. Justeru, apakah kesannya? Kesannya, murid akan mengalami masalah untuk berkomunikasi. Mereka bukan sahaja mengalami kesukaran untuk berinteraksi bersama rakan-rakan, malah bersama guru di dalam kelas. Murid tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru dan guru juga tidak dapat memahami apa keperluan diri murid. Bahkan, murid orang asli khususnya seringkali tercicir dalam pelajaran. Mereka gagal untuk menguasai asas 3M, iaitu kemahiran membaca, kemahiran mengira dan kemahiran menulis. Disebabkan jurang perbezaan inilah mereka kurang bermotivasi dan bersikap rendah diri dan hanya lebih suka bergaul dengan kelompok mereka sahaja. Isu yang kedua ialah berkaitan dengan kaum dan agama. Seperti mana yang kita ketahui, sekolah merupakan institusi yang mengumpulkan pelbagai kaum dengan budaya dan agama yang berbeza. Justeru itu, wujud pelbagai nilai dan kepercayaan yang diwarisi daripada nenek moyang dan ibu bapa pelajar, yang mana kepercayaan tersebut kemudiannya dibawa ke sekolah. Kesan daripada perbezaan ini, wujud sikap prejudis dalam kalangan pelajar sudah menjadi trend pelajar untuk tidak bercampur gaul dan berinteraksi secara aktif dengan kaum yang lain. Anak-anak Melayu, Cina dan India lebih selesa untuk bergaul sesama kaum masing-masing dan menjadikan komunikasi dan interaksi dengan kaum yang lain sangat terhad. Pelajar hanya mementingkan kumpulan etnik sendiri dan cenderung untuk bersama dengan kumpulan yang mempunyai persamaan latar belakang. Ini dapat dilihat ketika pelajar melakukan aktiviti yang melibatkan kumpulan dan kerjasama. Budaya seperti ejek-mengejek turut berlaku. Hal ini boleh menyebabkan mudahnya tercetus konflik dan salah faham antara pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuraini binti Muhammad akan menyambung tajuk perbincangan berkaitan dengan kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Faktor ketiga yang merupakan menjadi isu kepelbagaian sosial budaya di sekolah ialah melibatkan isu struktur sosial. Apakah yang dimaksudkan dengan struktur sosial? Struktur sosial merupakan suatu unsur asas dalam masyarakat dan ia juga melibatkan pola tertentu yang boleh mengatur organisasi sesuatu kelompok sosial. Hal ini boleh dilihat melalui pelbagai lapisan masyarakat dengan status ekonomi yang tersendiri. Kemudian, struktur sosial juga dapat dilihat dengan jelas melalui kedudukan guru dan murid serta hubungan di antara guru dengan murid dan juga guru dengan guru atau rakan sekerja guru itu sendiri. Di Malaysia, terdapat pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai etnik, antaranya kaum Melayu,
Cina dan India dan juga pelbagai etnik yang lain. Di sekolah, terdapat status ekonomi keluarga yang berbeza seperti dari keluarga yang terdiri daripada golongan B40, golongan M40 dan juga golongan T20. Setiap keluarga mempunyai kedudukan ekonomi yang berbeza. Ada keluarga yang mampu untuk menyediakan keperluan sekolah anak mereka daripada bermula dengan alat tulis sehinggalah buku, mungkin kelas tambahan dan sebagainya. Tetapi ada juga keluarga yang boleh menyediakan separuh ataupun sebahagian daripada keperluan sekolah yang diperlukan. Dan namun terdapat juga keluarga yang tidak boleh menyediakan kemudahan persekolahan yang lengkap untuk anak-anak mereka. Sekiranya perkara ini berlaku, maka kelengkapan pendidikan yang sempurna tidak dapat disediakan kepada anak-anak mereka disebabkan status ekonomi keluarga yang pelbagai. Sekiranya anak-anak terdiri daripada golongan T20, mereka dapat mendapat kelengkapan yang lengkap untuk belajar di dalam kelas. Maka sekiranya anak-anak ataupun murid-murid yang terdiri daripada keluarga B40, mereka tidak dapat kelengkapan yang lengkap. So ini akan menyebabkan permasalahan kepada isu mereka. Okay. Selain itu, murid-murid di sekolah juga tidak lagi mempunyai keyakinan atau tidak lagi mempunyai keyakinan dan semangat untuk mereka mencapai kejayaan dalam mana-mana ujian yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kemudian, apakah kesan yang berlaku melibatkan faktor struktur sosial ini ialah murid-murid akan menjadi kurang bersemangat ataupun kurang berkeyakinan untuk pergi ke sekolah disebabkan berlakunya kekangan ataupun permasalahan yang wujud. Contohnya seperti mungkin kelengkapan persekolahan yang tidak lengkap ataupun mungkin mereka akan merasa segan bila peralatan tidak lengkap. Okay, dan seterusnya, kesan yang kedua ialah berlakunya pada masa akan datang kekurangan golongan cendekiawan dan pakar dalam setiap bidang. Sekiranya perkara ini berlarutan berlaku, maka kita akan bila berlakunya ini, kita akan mendapati bahawa kekurangan pakar cendekiawan yang boleh ada di Malaysia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazwani Husna binti Saubi akan meneruskan dan menerangkan tentang cabaran sosio-budaya yang terdapat di sekolah. Baik, untuk cabaran ini dibahagikan kepada 4 aspek utama, iaitu aspek bahasa, yang kedua berkaitan dengan aspek struktur sosial, yang ketiga adalah berkaitan dengan struktur agama dan kepercayaan, dan yang keempat adalah berkaitan dengan kaum dan bangsa. Baik, untuk aspek yang pertama berkaitan dengan bahasa, di sekolah kita dapat fahami terdapat beberapa pertemuan dialek dan juga bahasa yang digunakan oleh guru ketika sesi pengajaran dan pembelajaran, di mana murid menggunakan dialek ataupun bahasa yang berbeza di sekolah. Sebagai contoh situasinya adalah terdapat perkataan yang sama maksud tetapi berbeza dari sudut ejaan dan juga sebutan yang terhasil daripada kefahaman yang dituturkan dalam masyarakat setempat. Contohnya, bahasa Melayu standard kita menggunakan istilah lalu ataupun melalui, melintasi kan. Tetapi dalam dialek Sabah menggunakan perkataan limpas. Contoh ayat yang kita boleh gunakan, kalau mau limpas depan orang, kamu harus tunduk dulu. Maksudnya kat sini, sekiranya kamu nak lalu depan orang ataupun lebih-lebih lagi orang berumur, kamu harus tunduk dulu. Okay. Jadi cabaran kepada murid adalah murid akan kurang memahami dialek ataupun bahasa yang digunakan oleh guru. Dan yang kedua, murid akan tersilap
mentafsir apa yang guru sebut dan juga mentafsir arahan. Disebabkan oleh itu, murid-murid ini tidak mampu untuk melaksanakan aktiviti seperti yang diarahkan dan mengikut kehendak guru. Jadi, cabaran kepada guru pula adalah guru perlu melazimi bahasa yang standard dan selaras supaya bahasa ini lebih mudah untuk difahami oleh murid. Dan yang kedua, guru juga perlu bersedia dengan kefahaman dan pengetahuan luas tentang bahasa dan juga mempunyai kemahiran penyampaian yang efektif. Seterusnya, aspek yang kedua adalah berkaitan dengan struktur sosial ataupun stratifikasi sosial. Menurut Robert Anderson, stratifikasi sosial adalah dirumuskan sebagai pengkelasan individu-individu dalam masyarakat mengikut hierarki pekerjaan, kekayaan serta status kuasa. Dan pendapat ini Max Weber bersetuju, di mana terdapat 5 kelas sosial yang boleh dibeza-bezakan, iaitu golongan atasan, pertengahan atasan, pertengahan bawahan, pekerja dan juga golongan bawah. Atasan adalah golongan yang terdiri daripada orang kaya dan juga ahli-ahli korporat. Manakala golongan pertengahan atasan terdiri daripada orang yang mempunyai pendidikan tinggi, pada badan profesional dan juga memegang jawatan yang baik dalam sesuatu organisasi lah. Dan golongan pertengahan bawahan, mereka terdiri daripada lulusan sekolah menengah dan juga ada setengah yang memegang sijil dan diploma. Untuk kelas pekerja, terdiri daripada mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan PMR sehingga SPM. Dan kebanyakan daripada mereka ini bekerja dalam sektor, bekerja dengan menggunakan kemahiran yang ada seperti buruh binaan, tukang paip, pekerja kilang dan sebagainya. Dan golongan yang terakhir adalah golongan bawahan, terdiri daripada mereka yang mempunyai kelulusan yang amat rendah ataupun mereka tidak pernah langsung melalui pendidikan secara formal. Dalam stratifikasi sosial ini menjadi cabaran kepada murid. Contohnya, pertama, murid kurang berkeyakinan untuk berinteraksi dengan lapisan sosial yang lebih tinggi, dan yang kedua, murid cenderung untuk membentuk interaksi yang mengukuhkan persahabatan daripada etnik ataupun status sosial yang sama. Jadi, urutan kepada guru adalah guru perlu mempunyai kefahaman tentang teori hubungan kualiti efektif dan juga model sokongan sosial. Contohnya, murid dari kelas pertengahan akan memilih rakan yang sama situasi dan juga keadaan dengan dia supaya mereka ini tidak mudah berkecil hatilah dengan rakan-rakan yang daripada golongan kelas sosial atasan. Yang ketiga, dari aspek agama dan kepercayaan, menurut Suresh menjelaskan bahawa meskipun pelajar terdiri daripada pelbagai latar belakang sosio-budaya, namun murid ini bebas bergaul walaupun wujud perbezaan nilai dan kepercayaan agama. Kewujudan murid daripada latar belakang sosial yang berbeza, terutama dari segi budaya dan agama, memberi peluang dan pilihan yang baik kepada murid bagi membentuk interaksi dan juga persahabatan merentasi etnik bukan sahaja di bilik darjah, malah terhadap persekitaran juga. Cabaran kepada murid perlu mengadaptasi suasana yang berbeza apabila bertemu dengan rakan yang berlainan agama dan juga kepercayaan. Guru memainkan peranan yang penting dalam menghapuskan sikap prejudis dan stereotip dalam kalangan murid dengan merancang strategi dan memimpin murid ke arah pembentukan hubungan yang efektif. Sebagai contoh, murid perlu menghormati kepercayaan dan agama masing-masing dan menjaga bicara komunikasi agar tidak menyinggung perasaan kawan. Manakala aspek yang keempat dalam cabaran kepelbagaian sosial budaya di sekolah adalah kaum dan juga bangsa. Aspirasi sistem yang ditekankan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 turut menyatakan hasrat untuk menjadikan setiap pelajar berasa bangga dikenali sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan tahap sosioekonomi. Jadi, cabaran kepada murid, murid haruslah melibatkan diri dalam semua aktiviti kebudayaan sekolah.
yang mendorong interaksi dan juga sosialisasi yang baik dalam kalangan murid merentasi etnik. Cabaran kepada guru perlu melingkapkan diri dengan pelbagai ilmu tentang kebudayaan kaum lain supaya guru boleh menyampaikan maklumat dengan lebih tepat mengenai kebudayaan kaum pelajar di sekolah. Dan juga guru perlu mengenal pasti pendekatan yang paling berkesan untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada pelajar. Sebagai contoh, pelaksanaan Minggu Budaya dan Etnik dijalankan di sekolah, dan juga aktiviti berkumpulan dalam bilik darjah dapat memupuk integrasi etnik dalam kalangan murid. Seterusnya saya iaitu Nurul Syifa binti Nurul Saidi akan membentangkan apakah peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam mengatasi cabaran kepelbagaian budaya di sekolah. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang boleh ditaarifkan sebagai satu proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak. Guru adalah antara ejen sosialisasi yang paling berpengaruh kerana memainkan peranan utama dalam membentuk konsep kendiri, personaliti dan sasiah murid-murid yang sempurna selaras dengan kehendak masyarakat. Guru memainkan peranan penting selaku ejen sosialisasi semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama adalah pendidikan dalam nilai toleransi dan keharmonian. Guru memainkan peranan penting dalam mengajar nilai-nilai toleransi, saling menghormati dan bekerjasama dalam persekitaran budaya yang pelbagai. Mereka mewujudkan persekitaran yang membolehkan murid memahami, menerima dan menghormati perbezaan budaya tanpa prejudis. Dengan mendedahkan murid kepada pandangan dan budaya yang berbeza, guru memupuk kesedaran mendalam tentang kepelbagaian masyarakat dan menggalakkan keharmonian dalam kalangan murid daripada latar belakang yang berbeza. Sebagai contoh yang boleh dilakukan guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran ialah guru sains sosial mencadangkan projek penulisan tentang adat resam dan kepercayaan pelbagai masyarakat dunia. Mereka mempromosikan perbualan bilik darjah secara terbuka dan persembahan budaya untuk meningkatkan pemahaman dan menghormati perbezaan budaya. Peranan yang kedua ialah memupuk dialog dan persefahaman. Apakah yang dimaksudkan? Guru bertanggungjawab menyediakan ruang dalam bilik darjah yang menggalakkan dialog dan pertukaran pendapat antara murid dan budaya yang berbeza. Mereka merangsang perbincangan terbuka yang membolehkan murid berkongsi pengalaman, pemikiran dan pandangan tentang budaya mereka masing-masing. Proses ini membantu mengurangkan stereotip dan menggalakkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbezaan budaya, mewujudkan asas yang lebih kukuh untuk keharmonian dan rasa hormat antara individu yang berbeza. Contohnya, guru bahasa menggalakkan perbualan tentang sastera daripada pelbagai budaya. Pelajar dari latar belakang yang berbeza boleh berinteraksi secara positif, memahami perspektif budaya lain dan menghormati warisan budaya yang berbeza. Yang terakhir ialah menyediakan pelbagai sumber pengajaran. Guru memainkan peranan penting dalam memilih dan menggunakan bahan pengajaran yang merangkumi kepelbagaian budaya. Mereka menggabungkan unsur-unsur seperti kesusasteraan, sejarah, seni dan tradisi daripada pelbagai budaya dalam kurikulum. Melalui pelbagai sumber pengajaran, guru memperkayakan pengalaman murid, memberi mereka pandangan yang lebih holistik tentang kekayaan budaya dan menggalakkan penghargaan terhadap kepelbagaian dalam masyarakat. Contohnya, guru seni visual memperkenalkan teknik seni tradisional daripada pelbagai budaya seperti ukiran Maori, batik Malaysia dan lukisan tradisional Cina. Melalui aktiviti ini, pelajar mempelajari teknik seni sambil menghargai warisan budaya yang pelbagai. Sekian sahaja untuk pembentangan daripada saya. Sebelum kita teruskan kepada kesimpulan daripada tajuk kepelbagaian sosial budaya di sekolah,
kita telah mengetahui berkenaan dengan takrif ataupun konsep apakah yang dinamakan dengan konsep sosial budaya. Dan yang kedua, kita juga telah mengetahui kesan-kesan yang menyebabkan berlakunya kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Dan yang ketiga, kita juga telah mengetahui berkenaan dengan apakah cabaran-cabaran kepelbagaian sosial budaya di sekolah yang melibatkan interaksi antara guru dan juga murid. Dan juga yang keempat, kita telah lihat peranan-peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Dan seterusnya, kita lihat kepada kesimpulan. Apakah kesimpulan daripada berkenaan dengan tajuk kepelbagaian sosial budaya di sekolah? Kepelbagaian kaum di Malaysia secara langsung telah mewujudkan kepelbagaian sosial budaya dalam masyarakat kita, dan ia juga telah memberi kesan kepada sistem pendidikan di Malaysia, terutamanya di sekolah, melibatkan suasana pembelajaran di dalam kelas. Kepelbagaian sosial budaya yang wujud di sekolah ini juga amat penting bagi semua warga sekolah, terutamanya untuk kita membentuk perpaduan sekaligus kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara pelbagai kaum tanpa mengira aspek perbezaan dari segi aspek agama, kebudayaan mereka, budaya, bangsa dan juga kepercayaan setiap murid-murid di sekolah. Kemudian, oleh yang demikian, setiap institusi pendidikan memainkan peranan yang penting dan tidak hanya berfokuskan ataupun berpusatkan kepada peningkatan kecemerlangan akademik semata-mata, tetapi juga kita dapat memupuk semangat ataupun sikap toleransi, pemahaman dan semangat kerjasama di dalam masyarakat bagi kita memastikan usaha untuk mewujudkan keharmonian antara pelajar-pelajar, antara murid-murid di sekolah dan juga guru-guru dan masyarakat dalam sistem pendidikan itu dapat dicapai dan digarap dengan sebaiknya. Sekian, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.